Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Pada hari ini, cikgu akan mengajar unit 1 kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains ada 12. Memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Kemahiran proses sains yang berwarna biru ni adalah kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains yang berwarna oranye ni adalah kemahiran proses sains bersepadu. Okey, untuk kelas kali ini cikgu akan mengajar kemahiran proses sains asas untuk kegunaan kamu yang berada di tahap 2. Okey, kemahiran proses sains yang pertama ialah memerhati. Okey, kita akan merhati menggunakan semua deria kita, iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria rasa dan juga deria sentuhan. Okey, untuk tahap 2 terdapat 3 cara untuk menulis pemerhatian. Okey, yang pertama ialah memerhati satu subjek ataupun satu objek. Okey, perhatikan graf yang cikgu tunjukkan ni, graf bergambar ini. Subjek dia ataupun objek dia adalah pokok X. Okey, pokok X yang ditanam selama 3 minggu. Kita tengok ni, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Okey, apa yang diukur pada pokok ini? Yang diukur pada pokok ini ialah ketinggiannya. Okey, ketinggiannya minggu pertama 10 cm, minggu kedua 20 cm, minggu ketiga 30 cm. Okey, jadi bagaimana kamu nak tulis pemerhatian untuk satu subjek atau satu objek ini? Kita tulis dengan cara menulis apa yang diukur. Apa yang diukur dalam eksperimen ini ialah ketinggian pokok X. Okey, dan kita tambah dengan corak pada perubahan data tersebut. Tengok corak dia, mula-mula dia 10 cm, kemudian dia 20 cm, kemudian dia bertambah tinggi menjadi 30 cm. Jadi corak dia bertambah. Okey, corak ataupun pola ketinggian pokok ni adalah bertambah. Okey, jadi cara kita nak tulis pemerhatian ialah kita kena tulis apa yang diukur, tambah corak. Okey, apa yang diukur dalam eksperimen ni ialah ketinggian pokok X. Apakah coraknya? Apakah corak pada ketinggian pokok ni? Bertambah. Jadi pemerhatian dia ialah ketinggian pokok X bertambah. Okey, ini adalah contoh untuk menulis pemerhatian terhadap satu subjek ataupun satu objek. Okey, kaedah kedua untuk memerhati, sekiranya ada 2 subjek ataupun 2 objek. Okey, contohnya situasi di sini ialah ada 2 murid, murid berbaju hijau dan murid berbaju merah. Okey, kita katakanlah murid ni ialah murid A, murid yang baru baju oranye ni murid B. Okey, apa yang diukur pada eksperimen ni ialah mereka dikehendaki berlari untuk masa tertentu. Setelah mereka berlari, kadar pernafasan seminit 2 murid ni telah dicatatkan, telah diukur. Okey, didapati murid A kadar pernafasan seminit dia adalah 56. Murid B pula kadar pernafasan seminit ialah 72. Okey, sekarang kita ada 2 subjek ataupun ada 2 murid yang telah berlari. Okey, bagaimana kita nak tulis pemerhatian dia? Okey, kita bandingkan. Saya cakap tadi bandingkan. Okey, bandingkan.
Okay, sekarang murid A, ini murid B. Okay. Murid A, kadar pernafasan seminit ialah 56. Murid B, kadar pernafasan seminit ialah 72. Okay. Yang 56 dan 72 ni adalah kadar pernafasan ataupun perkara yang diukur, ataupun kita namakan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, yang tahun 4 ni mungkin tak pernah dengar lagi pemboleh ubah bergerak balas. Tak apa, yang ini yang penting kamu tahu ini adalah perkara yang diukur. Okey, selepas dia dah jogging dua orang ni, kita ukur kadar pernafasan dia. Okey, maknanya kadar pernafasan A 56, kadar pernafasan B 72. Okey, jadi macam mana nak bandingkan? Kita tulis perkara yang diukur tadi ialah kadar pernafasan seminit. Kadar pernafasan seminit murid, siapa yang lebih? Murid B lebih tinggi berbanding murid A. Okey, itu kalau kita gunakan perkataan berbanding. Kita boleh juga menggunakan perkataan manakala. Kalau kita gunakan manakala, kita kena sebut yang mana kadar pernafasan tinggi, yang mana kadar pernafasan rendah. Okey, sekarang cikgu tulis kadar pernafasan seminit murid B rendah, manakala kadar pernafasan murid A tinggi. Okey. Boleh tak kita terbalikkan? Kita sebut A dulu. Boleh kita boleh sebut A dulu. Kadar pernafasan murid A tinggi, manakala kadar pernafasan murid B rendah. Okey, kalau kita bandingkan dengan dua penulisan pemerhatian ini, yang manakah lebih mudah? Yang pertama adalah lebih mudah. Kita hanya sebut siapa yang lebih tinggi berbanding siapa, ataupun siapa yang lebih rendah berbanding siapa, iaitu kadar pernafasan seminit murid B lebih tinggi berbanding murid A, ataupun kadar pernafasan seminit murid A lebih rendah berbanding murid B. Okey, kita bandingkan. Okey, kalau ada dua objek ataupun dua subjek, kita bandingkan. Okey, cara ketiga untuk memerhati. Kalau memerhati, cara ketiga ialah kalau ada tiga subjek ataupun tiga objek ataupun lebih. Okey, sekarang pada situasi ini adalah cikgu tunjukkan ada tiga jenis bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Okey, tiga bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Katakanlah ketinggian ni 2 meter. Okay, setiap bola dilepaskan dari ketinggian yang sama. Okay, dilepaskan dan direkodkan masa untuk ketiga-tiga bola ini jatuh ke tanah. Okay, ini bola getah, ini bola bowling, ini bola tenis. Okay, dilepaskan ketiga-tiganya dari aras yang sama. Okay, cikgu nak tulis pemerhatian tiga objek ni. Cikgu akan pilih yang paling cepat jatuh ke tanah, yang bowling. Jadi cikgu tulis, cikgu akan ambil apa yang diukur ni. Siapakah yang paling cepat jatuh ke tanah? Bowling. Jadi cikgu akan tulis masa yang diambil oleh bola bowling untuk jatuh ke tanah paling apa bowling ni? Paling cepat, ataupun masa dia paling pendek, boleh. Ataupun cikgu boleh tulis pemerhatian, cikgu pilih yang paling lambat jatuh ke tanah, iaitu bola plastik. Cikgu pun tulis masa yang diambil oleh
bola plastik untuk jatuh ke tanah paling lambat. Dah tulis pemerhatian. Contoh yang ni cikgu pilih yang paling cepat. Perlu tak cikgu cerita lagi yang sederhana lambat dan yang paling lambat? Tak perlu. Perkataan paling ini telah menerangkan ke semua bola yang lain. Maknanya dia hanya tahu yang paling cepat. Maknanya dia tahu dua bola lain lebih lambat berbanding yang paling cepat. Sama juga dengan yang ni. Kalau kamu dah ceritakan paling lambat ialah bola plastik, jadi yang kedua ni kamu tak perlu sebutkan.